Sejak beberapa bulan kebelakangan ini, banyak rungutan dalam kalangan pemain industri sukan yang ada. Antaranya tidak mampu lagi bertahan kerana tidak boleh beroperasi berikutan pandemik COVID-19. Tidak kurang juga, ada yang gulung tikar. Sehubungan itu, pengumuman kerajaan mengenai kebenaran beroperasi untuk fasiliti sukan dan rekreasi komersial tertutup indoor sudah tentunya memberi sedikit kelegaan kepada pemain industri berkenaan. Namun, seperti juga sektor-sektor yang terlebih dahulu dibenarkan beroperasi, pemilik dan pengusaha fasiliti sukan hanya boleh membenarkan pelanggan yang telah lengkap divaksin sahaja. Selain itu, penggunaan fasiliti sukan juga perlulah secara janji temu. Dan untuk mengulas lanjut mengenai kelonggaran SOP untuk aktiviti sukan serta SOP yang ditetapkan, kita bersama dengan bekas pemain badminton negara Roslyn Hashim yang juga pengasas dan pemilik Akademi Badminton Roslyn Hashim. Assalamualaikum Roslyn. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar Roslyn? Kabar baik. Baik Roslyn, kita sedar dan kita tahu mengenai susulan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan mengenai kelonggaran SOP untuk aktiviti sukan dalam aktiviti sukan indoor. Jadi Roslyn sebagai pengasas dan juga pemilik Akademi Badminton Roslyn Hashim. Jadi bagaimana Roslyn melihat kewajaran ataupun SOP, bagaimana SOP yang wajar digariskan untuk membolehkan kelangsungan ini berlangsung dalam masa yang sama kita mampu mengekang penularan COVID-19 itu sendiri? Okey, pertama sekali dengan pengumuman yang diumumkan oleh kerajaan tu kita seperti saya sendiri amat legalah dengan apa yang diumumkan oleh kerajaan, kerana ialah kita sedikit sebanyak sudah sekian lama kita menunggu hampir saya rasa hampir 5 bulan operasi sukan ni ditutup terutamanya indoor. Jadi dengan pengumuman ini satu keputusan yang lega lah bagi bukan badminton saja, saya rasa kebanyakan sukan-sukan indoor yang lain. Dan sudah semestinya kita akan mengikut segala SOP yang diputuskan nanti oleh kerajaan, kerana sekarang ni kita cuma hanya mendapat perkabaran mengatakan yang indoor, sukan-sukan indoor, outdoor dan indoor ni dibenarkan. Cuma kita masih lagi menunggu SOP yang sepatutnya yang akan dikeluarkan kerajaan. Baik, kita nak bercakap mengenai soal kelangsungan sekiranya SOP sudah dikeluarkan nanti. Jadi bagaimana Roslyn melihat tanggungjawab pemilik atau pengasas akademi, sesebuah badan akademi khususnya atau sport club khususnya untuk memastikan bahawa mereka tidak berkompromi dengan pihak-pihak yang mungkin ada dalam kalangan mereka yang belum lengkap divaksinasi untuk untuk masuk ke premis tersebut. Jadi bagaimana melihat kepentingan untuk pemilik-pemilik ini untuk orang kata kekalkan tanggungjawab mereka lah ikut patuh pada SOP yang digariskan? Ya, ini harus mereka terutamanya pengusaha-pengusaha dewan menitik beratkanlah perkara ini, kerana seperti yang kita maklum, seperti juga kerajaan umumkan banyak sektor-sektor yang sudah dibuka, kerajaan mengumumkan mengikut SOP yang itu fully vaksinasi ataupun sudah mengambil 2 dos vaksin. Jadi pengusaha-pengusaha dewan juga harus mengikut langkah-langkah yang diputuskan oleh kerajaan, dan sudah semestinya ini mereka harus menitik beratkanlah kenapa perkara ini diputuskan oleh kerajaan, kerana sudah semestinya kita nak memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan perkara ini juga sebenarnya seperti pengusaha dewan yang lain sebelum ni, ketika pada bulan 3 dan 4 dibuka baru-baru ni indoor aktiviti sukan indoor ni, mereka juga sebenarnya sudah mengikuti SOP ini. Jadi untuk yang sekarang ni pun saya rasa tidak menjadi masalah untuk mereka mengikut apa yang diputuskan oleh kerajaan. Kita ada masalah untuk pengusaha untuk mengikut garis panduan yang digariskan oleh kerajaan. Jadi bagaimana pula Roslyn melihat kepentingan untuk orang awam yang nak sama-sama turut sama menyertai semua jenis sukan yang ada dalam sebuah dewan ataupun di sesebuah akademi. Jadi bagaimana Roslyn melihat peranan mereka untuk sama-sama bekerjasama dan memastikan SOP yang digariskan ini tidak dipandang sebelah mata oleh mereka sendiri, Roslyn? Ya, ini juga harus mereka juga seperti rakyat di luar sana lah, harus juga memain peranan yang penting, kerana bukan sahaja pengusaha sukan, tetapi kita rakyat sendiri ni harus sedar tentang COVID-19 ni. So
apa yang mereka harus lakukan, harus memberi kerjasama. Kerana sekarang ni kita tahu kerajaan sudah memberi kelonggaran untuk mereka bermain ataupun beriadah. Jadi perkara ini harus kita sama-sama kita sama-sama berganding bahu untuk yalah kita memutuskan rantaian ni lah, sebab dengan kesedaran kita sendiri itu tanggungjawab kita lah sebagai rakyat. Okay, Roslin, ini soalan saya yang terakhir, Roslin. Kita nak menyahut seruan Hari Sukan Negara yang akan diraikan secara hybrid pada 9 Oktober ini. Bagaimana masyarakat seluruh negara boleh turut serta dalam sama-sama menyahut seruan dalam menjadikan negara sebagai sporting nation dalam keadaan kita masih berdepan dengan penularan pandemik ini? Roslin. Ya, sempena Hari Sukan Negara yang akan dilancarkan nanti seperti yang kita tahu melalui pra-perancaran yang akan dilakukan oleh Menteri Sukan kita, kita sebagai rakyat harus memberi sokongan yang sebaik mungkin. Kerana saya melihat dengan sektor sukan ini, kita dapat menjalinkan satu hubungan yang lebih kuat sebenarnya melalui sukan. So untuk kita memberi sokongan di atas usaha-usaha kerajaan dalam platform-platform yang lain untuk untuk COVID-19 ni, dengan melalui sukan juga kita boleh memberi contoh kepada sektor-sektor yang lain yang sukan ini juga mampu untuk memberi satu kerjasama yang baik dalam rantaian COVID-19 ni.